Assalamualaikum. Ada yang tengah live ke? Petang-petang di hari apa? Pas Jumaat. Salam Zuhur. Apa? Selamat beristirahat. Sebab esok hari Sabtu dan Ahad, hari yang ditunggu-tunggu untuk cikgu, untuk parents, untuk murid. Waalaikumsalam. Hai Ibu. Ada satu mata. Ha. Hari ni Aini nak buat sharing tentang teknik seronok membaca. Untuk dia fokus untuk anak-anak kita awal usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Itu waktu orang kata waktu kritikal lah untuk mereka kenal huruf, kenal suku kata dan waktu mereka proses untuk membaca. Siapa tu Aini nampak dua mata. Mungkin seorang tu ibu. Makan ibu. Ibu lepas masak. Masak guna masak apa? Masak guna secara cepat. Tadi dapat kejap sebelum Zuhur, rehat kejap sebab pagi tadi baru lepas buat modul untuk murid-murid untuk minggu depan punya. Kita buat awal hari apa? Lepas tu rehatlah kejap. Ni sambung petang ni, sambung untuk buat apa? Buat live kejap. Nanti nak packing buku-buku. Hantar postage. Lagi tak? Tu nampak ada dua mata. Siapa ya yang tak boleh nak kesan. Okay, hari ni nak buat sharing tentang teknik seronok membaca. Dah nampak 3 orang dah masuk. Ada Aini kat tepi ni. Ada link untuk WhatsApp, link untuk Shopee, link untuk YouTube. Kalau yang nak cari nak cari bahan pembelajaran ke, video-video pembelajaran, ini dia share dekat YouTube. Dah jadi YouTubers dah sekarang ni. Sebabnya orang kata apa, alang-alang buat kan untuk murid kan. Kita share lah sekali. Mana tahu ada mak ayah nak tengok macam mana nak uruskan anak-anak untuk minat membaca ke, untuk uruskan diri ke. Sebab ini ajar pengurusan diri dan juga kemahiran manipulatif. Dah berapa tahun dia? Hari ni dah genap 6 tahun dah. Dah genap 6 tahun. Memang cukup-cukup 6 tahun bergelar pendidik. Guru pendidikan khas masalah pembelajaran. Pernah mengajar juga murid bermasalah penglihatan, pendengaran belum lagi. Jadi adalah asas braille tu ada. Bolehlah sikit-sikit, tak mahir. Kita belajar walaupun kita tak ada asas kan. Macam itulah mak ayah sekarang ni juga. Waktu PDBR, apa orang kata, kena jadi cikgu. Kadang tak ada asas kan. Tak ada asas untuk nak apa orang kata, nak mengajar anak kan. Dia tahu cara tu, tapi macam mana nak aplikasikan dekat anak. Jadi hari ni contohnya kalau kita nak cara untuk bagi anak tu suka membaca, bolehlah dengan sharing ini. Ada lagi yang baru masuk, boleh masuk. Boleh share live ini dekat 10 grup terdekat, 20 pun boleh juga. Dekat apa orang kata, dekat Facebook masing-masing, supaya sama-samalah kita dapat manfaat. Ini pun belajar, dan orang-orang lain pun yang tengok, mana tahu dah kan, oh macam ni caranya. Okay. Sebelum ini sharing ni, Aini nak share jugalah pengalaman Aini dalam teknik membaca ni. Alhamdulillah pernah mendidik murid pendidikan khas. Ada 2 untuk kategori pertandingan bercerita. Untuk murid apa tu, ADHD dan juga masalah pembelajaran. Masuk pertandingan bercerita.
Alhamdulillah dapat tempat pertama pernah, tempat kedua pernah, tempat ketiga pernah. Dapat masuk peringkat negeri. Tapi ada yang satu tu tak ada rezeki nak pergi ke peringkat seterusnya. Yang nombor 1 tu sepatutnya dia ada pergi peringkat negeri, tapi orang kata tak ada rezeki tahun tu, dia tak buat. Jadi tak apalah. Ini COVID ni lagilah memang tak ada pertandingan apa semua tu kan. Okay. Jadi yang pertamanya, kalau kita nak apa orang kata, anak kita tu seronok untuk membaca, kita kena turunkan kita punya pangkat orang kata. Kalau contoh pangkat saya sekarang ni cikgu kan, ataupun pangkat saya sekarang ni mak ayah kan. Jadi kita kena selarikan dengan umur mereka. Mereka dalam proses pembelajaran kan. Kita cari apa yang buat dia seronok untuk membaca. Kena turunkanlah, kena downgrade orang kata. Downgrade tu tak maksudnya dia boleh lawan kita ke tak. Cuma kita turunkan pendidikan kita selari dengan dia. Contoh nak belajar ABC kan. Dia mungkin kita mungkin suka baca A, B, C, D, E macam tu kan. Tapi dia mungkin suka dalam teknik menyanyi. Nyanyian ABC, A, B, C, D, E, F, G. Ataupun dia suka dalam teknik bercerita. Ataupun dia suka dalam teknik lakonan. Mak ayah tu kena kreatif lah cari cara. Contoh lagi macam contoh mak ayah boleh orang kata jadi cikgu ataupun jadi sahabat kepada anak-anak kita. Sama-sama apa orang kata, membaca dengan dia. Kalau dia lambat, kita pun kena ikut lambat. Kalau dia cepat, kita kena ikut cepat. Jangan ikut cara kita. Nak laju je, nak habis cepat je, nak habis satu muka surat tu kan. Contohlah kan, baca buku ni kan. Ni, Wow, I Enjoy Membaca ni. Best tau buku ni. Ini dah habis dah baca. Sebab nak buat sharing dengan korang. Contoh buku ni kan. Buku surat yang pertama dia. Yang keempat dah ni. Yang depan-depan ni prakata semula kan. Yang depan-depan prakata. Ni ada isi kandungan dia. Nampak ke? Wow, I Enjoy Membaca. Pengenalan dengan keluarga vokal. Perjalanan. Ni perjalanan ni best tau. Dia buku ni, dia macam orang kata satu perjalanan hidup. Kehidupan kita seharian. Ada tentang keluarga, ada singgah pergi sekolah, ada berjumpa dengan kawan-kawan, ada yang bermain, ada tentang hobi. Jadi kita tengok satu-satu. Macam contoh kan, kita akan tengok nanti dia punya apa, berkenalan dengan keluarga vokal. Kita tengok dia muka surat dia ada 64 kat sini. Okay, ramai tau dah parents dah dapatkan buku ni sebab buku ni sangat-sangat menarik. Ini yang cikgu pun, kalau ni memang syorkan lah siapa yang anak-anak yang tak suka membaca tu, cuba dapatkan buku ni. Contoh pun dalam muka surat 4 ni kan, keluarga, kenal dengan keluarga apa vokal. Dia dah ada dah kat sini gambar kan, gambar grafik yang menarik. Sebelum kita nak membaca, pastikan anak-anak dah kenal huruf vokal, huruf konsonan. Jadi senanglah. Janganlah tiba-tiba suruh anak membaca tapi huruf pun tak kenal lagi. Jadi bermula daripada 3 tahun, 4 tahun dah bolehlah main-main sambil belajar huruf-huruf, tampalkan carta-carta dekat dinding. Okey. Sekejap ya. Okey, contoh yang ni kan. Ni keluarga vokal. Dia nak perkenalkan huruf vokal sahaja, tapi cara dia perkenalkan dia tu menarik. Suara ini jelas kan sebab nampak ibu tadi apa orang kata, waalaikumsalam, maksudnya apa ibu faham, ibu dengar lah kot. Harapnya kalau ada siapa dah ada mata-mata lagi, dah ramai mata yang tengok ni, bolehlah komen kat situ jelas ke tak suara ini. Kan cakap sorang-sorang pula. Okay, tak nampak siapa yang tengok. Kalau dekat handset dia boleh nampak tau kat sini mata ni siapa. Ni tak boleh nampak, dia ada mata je. Bolehlah komen-komen kat sini hi ke, assalamualaikum ke. Type lah hi semua. Nak tengok siapa yang ni nak tegur-tegur pun tak tahu siapa. Okay, contoh kat sini kan, keluarga vokal. Dia nak kenalkan huruf vokal je, tapi cara dia macam ni. Dia kenalkan ayahnya nama Encik Vo. Nampak? Encik Vo. Kalau maknya Puan Kal.
Dah jadi vokal kan. Tapi dia perkenalkan secara keluarga. Dia maksudnya anak-anak boleh relate dengan keluarga kita. Hai Haris. Okay, baru nampak. Hai Kak Zana. Okay. Lepas tu, dia ceritakan tentang anak-anaknya. Ada anak nama Ali, adik-beradik dia. Emma, Ira, Oma, Una. Ali tu mewakili huruf A. Emma, E. Ira, I. O, Oma, U, Una. Lepas tu dia ada cara tau, teknik kat sini, kat bawah ni. Orang kata macam mana kita nak gunakan teknik keluarga vokal ni. Macam nak bercerita dengan anak kita. Okay, guru atau ibu bapa ceritakan kepada pelajar dengan suara yang kuat. Memang kena suara kuat, kena cakap kuat, jelas dan penuh intonasi. Ni intonasi ni penting lah kalau kita nak anak-anak kita rajin membaca. Sebab bila macam pertandingan bercerita kan, takkanlah kita nak baca nada-senada je. Mesti ada kadang-kadang sedih, kadang-kadang ada gembira. Macam dalam teks bercerita yang kita orang tu, Aini latih anak murid, dia ada orang kata bercerita tentang kisah Nabi Muhammad kan. Ada waktu sedih, ada waktu gembira, ada berpantun, ada bersyair, ada bernyanyi. Jadi nada tu kena betul. Okey, contoh kan dekat sini kan. Encik Vo, tunjuklah. Encik Vo telah berkahwin dengan Puan Kal. Encik Vo telah berkahwin dengan Puan Kal. Dalam sebuah keluarga vokal ni, sambil tu tunjuk dengan anak. Ada bapa, mana bapa? Ni bapa, mama, ni mama Puan Kal ni, dan 5 orang anak. Kira boleh selitkan juga matematik. Kira cukup tak 5? Tanya anak kan, cukup tak 5? Kira 1, 2, 3, 4, 5. Cukup lah 5 orang anak. Betul lah 5 orang anak. Okay, 5 adik-beradik huruf vokal ini adalah A. Mana A? Kena carilah A. A, E, I, O, U. Sebut nama mereka. A tu Ali, E tu Emma, I Ira, O Oma, U Una. Kan macam menarik lah kan? Tak adalah okey, nyatakan huruf-huruf vokal. Tanya anak macam tu kan. A, E, I, O, U. Asyik-asyik macam tu. Jadi kita buat teknik perceritaan macam ni. Lagi dia faham. Lagipun keluarga kan, tentang keluarga. Keluarga dekatlah dengan kita kan. Lepas tu dia ada aktiviti sebelah ni. Okey. Lepas tu ayat bawah ni dia kata, pastikan bunyi huruf vokal mereka, ketahui terutama E ada 2 huruf. Kita pun kena ambil tahu ni. Huruf E ada 2. E taling dengan E pepet. Apa tu E taling? Apa tu E pepet? Sebenarnya kita dah belajar dulu kan waktu sekolah dulu. Tapi mungkin terlupa, mungkin tak ingat. E taling tu macam apa orang kata? Sebutan echo. Echo. Kalau macam E pepet 6. 6. Emak. Tu kita kena ambil tahulah tu. Kena ambil tahu tentang E taling dengan E pepet supaya senang kita nak terangkan dekat anak. Okey. Lepas tu lihat gambar setiap dari mereka dan buat aktiviti di sebelah. Ni aktiviti ni selepas anak-anak dah faham apa itu keluarga vokal, bolehlah cuba buat aktiviti sebelah ni. Sebelah ni dia suruh warnakan gambar keluarga adik-beradik huruf vokal. Sambil mewarna tu boleh cuba buat aktiviti. Okey, mama minta adik warnakan kartun nama Una. Tengok dia ingat tak? Mana Una? Sebab kat sini tak ada tulis kan? Ingat tak? Mana Una? Ni Una. Ni. Ni Una. Sebab kenapa dia Una? Macam mana tahu Una? Tengok kat sebelah ni. Una dia pakai spek ni warna merah ni nampak ada U kat sini. U dekat spek dia. Itu tanda dia, nama dia Una, penanda nama Una. Jadi
Ikutlah warna. Warna apa? Una pakai baju warna apa? Sambil tu kita kena tanya tau. Sebab salah satu teknik untuk mendidik anak, orang tanya saya macam mana, apa kebat tu? Kebat tu bila kita guna teknik penyoalan. Dia tak ada jawapan tapi orang kata dia kena cari, anak-anak kita kena cari jawapan sendiri. Macam kat sini kan, dia dah bagi tahu kat sini Una, tapi kat sini tak ada. Jadi kita kena tanyalah. Tanya anak. Tanya anak warna apa, macam mana tahu tu Una. Tengok macam mana cara anak jawab. Kalau dia dapat jawab, tu maksudnya bagus lah tu. Bagus, maksudnya kebat dia tu bagus. Dia boleh jawab soalan-soalan yang orang kata aras berfikir, kritis dan kreatif. Gitu. Ni, lepas tu buatlah pula. Okay. Cuba cari mana emak vokal. Emak kal. Puan kal. Cari. Kat sini. Cuba cari pula. Mama nak adik cari nama Ira. Ataupun tunjuk kat sini. Okey. Kat sini nama dia Emma. Cuba cari kat sini. Mana Emma? Kat sini tak ada jawapan tau. Cuma kita kat sini boleh cari. Macam Emma ni petanda dia dekat pin tudung dia ni. Ada huruf E. Nampak? E kat sini. Kalau macam si Ali ni, dia punya petanda ada huruf A dekat topi. Jadi anak-anak tu sambil mencari tu, dia akan berfikir lah. Macam mana pula tahu ni Ali? Ali ada topi warna A, huruf A dekat topi dia. Kalau kalau Emma ada pakai pin warna E, huruf E. Kalau Ira dia pakai penyepit rambut ni atas ni warna huruf I. Yang ni Oma. Oma ada dekat atas ni. Menarik kan? U dia pakai spek bentuk U. Nampak? Una. Jadi kat situ dah lah orang kata dapat tarik perhatian anak untuk mengenal huruf vokal. Dah dapat satu huruf vokal. Tak adalah kita asyik A, E, I, O, U. Okay, hafal A, E, I, O, U. Kalau saya pun, saya bosan kalau pengajaran macam tu je. Hafal, sebut, hafal. Jadi kita cuba kaedah-kaedah macam ni. Alhamdulillah, Kak Ina. Alhamdulillah saya dah beli buku ni. Ada support group Telegram yang ajar macam mana nak guna buku ni. Hebat kan? Betul Kak Ina. Ada, kalau siapa yang beli buku ni, dia akan ada dapat satu grup Telegram rahsia yang hanya pembeli sahaja yang akan dapat link untuk masuk grup Telegram tersebut, dan dia akan ajar cara untuk sebut, cara untuk guna buku ni. Hai siapa yang baru masuk, ini tak nampak, ini nampak kat sini ada ibu saya, ada saya, hai sendiri tadi. Lepas tu ada Haris, ada Kak Zana, ada Kak Ina. 1, 2, 3, 4, 5. Agaknya tak ada seorang lagi. Siapa tu? Ada mata je kat sini. Okay. Itu contoh untuk huruf vokal. Ini kita kenal pula adik-beradik vokal. Adik-beradik vokal macam saya terangkan tadi tu lah. A, identiti dia topi huruf A. Nama dia Ali. Dia dah bagi dah huruf kecil, huruf besar dekat sini. Karakter dia suka haiwan. Kan anak-anak kan suka kartun-kartun kan? Ini kartun Ejen Ali, kartun Upin Ipin. Yang dalam cerita buku ni, Wow I Enjoy Membaca ni, dikenalkan keluarga vokal. Saya punya handset asyik berdenting-denting. Okay. Kalau dalam buku ni, dia akan perkenalkan tentang keluarga vokal. Okay, dah kenalkan Ali. Boleh kenakan Emma pula. Emma identiti dia pin tudung huruf E. Kat sini comel pin tudung huruf E. Suka bersukan. Warna dia warna kuning. Ira, I. Identiti pin tudung huruf I. Suka main anak patung. Warna pink, warna merah jambu. Ni Oma. Oma dia punya dia ada topi pelukis huruf O. Dan dia punya hobi suka melukis. Una, cermin mata berbentuk huruf U. Dia suka membaca. Boleh tanya anak. Kalau adik suka apa?
Adik suka apa? Kat situ kita tahu biar anak kita. Adik suka tengok TV. Adik suka apa lagi? Adik suka baca buku. Nanti kita tahu apa hobi anak kita. Boleh kaitkan dengan kat sini. Ni tentang hobi. Dah tahu. Okey. Yang seterusnya, yang bestnya buku ni, dia bukan setakat membaca saja tau. Dia ada aktiviti-aktiviti dekat sini. So, kita dapat tahu macam mana anak kita, sama ada anak kita faham ataupun tidak apa yang dia dah buat tentang 2 muka surat yang kat depan ni. 3 muka surat lah. Kat depan dah buat tentang, dah kenalkan tentang vokal ni. Ni dah mewarna. Lepas tu dah kenalkan tentang adik-beradik vokal. Sekarang ni kita pula buat padanan. Nak tengok anak kita faham ke tidak apa yang dia dah lalui kat depan ni. Tips yang pertama, tadi yang dah beritahu, mak ayah kena, orang kata, sama level dengan anak lah. Janganlah kita ni asyik nak laju, nak cepat. Walhal anak kita tu sekarang ni tengah baru nak merangkak-rangkak membaca. Jadi kita kena sama level dengan anak. Turunkan kita punya, orang kata, grade lah. Grade kejap je lah. Bukannya nak suruh apa orang kata, nak suruh anak kita ni pijak kepala kita ke apa ke. Tak. Maksudnya dalam sesi pembelajaran kena sama taraf dengan anak kita lah. Baru nak belajar ABC, baru nak belajar huruf vokal dah nak suruh cepat-cepat sampai habis. Tak sabar. Kita kena dalam proses membaca, dalam proses menulis, mengira, memang kena ada kesabaran. Bukannya hari ni baca, hari ni dapat. Tak, dia melalui proses-proses dia. Okay. Yang kedua, teknik yang kedua, kena gunakan jari untuk tunjuk apa yang kita baca, tunjuk apa yang kita tengah nak tulis, tunjuk apa yang kita tengah mengira tu. Kalau contoh kita nak senaraikan huruf besar kan, nak kenal huruf besar A sampai Z ni, kena tunjuk lah. A, B, C, D, E sampai Z. Kena tunjuk. Tunjuk. Ini sambil membaca boleh, sambil menyanyi pun boleh. Sambil tunjuk balik, ingatkan balik dia huruf vokal tadi kan. Contoh, tadi adalah huruf O. O untuk siapa? Nanti nak jawab lah. O untuk Oma. Tengok betul tak O untuk Oma? Betul lah O untuk Oma. Huruf O tadi. Boleh pusing-pusing belakang balik. Okay. Ni huruf besar. Sebelah dia huruf kecil. Sama juga. Hai. Hai Lin. Ini tengah sharing tentang buku Wow, I Enjoy Membaca. Sangat-sangat best buku ni. Tebal pun tebal. Ada 63 muka surat. Kat belakang ni ada senarai semak. Senang mak ayah nak semak anak dah sampai tahap mana membaca. Tak perlu dah buat senarai semak lagi. Kalau kami cikgu-cikgu ni memang nak kena key in. Jadi mak ayah boleh key in kat sini je. Tak payah nak key in kat komputer. Dah ada dah belakang buku ni senarai semak. Kalau contoh kan, tadi dah belajar tentang huruf vokal kan. Dia ada kat sini. Pelajar menguasai semua huruf vokal. Tengok anak kita dah kuasai ke belum? Kalau dah kuasai, boleh tanda right. Berapa hari bulan? Yang best ni pun kat depan ni pun, contoh kan. Ni. Sejuk. Okay. Dekat depan buku ni ada nama, umur, nama guru. Ni kita boleh letak sekarang ni mak ayah jadi cikgu kan. Letak nama mak ayah kat sini. Tarikh mula belajar membaca. Contoh baru beli buku ni hari ni. Contoh esok dapat. Okay, tulis. Berapa hari bulan? 29 esok. Hari ni 29. Esok 30. 30 bulan 1 2021. Tarikh tamat membaca. Kita tengok proses anak kita tu. Cepat atau lambat. Habis membaca buku satu macam ni. Esok hari Ahad, hari Sabtu. Ahad, boleh lah kan. Kita buka dah siap semua kerja sekolah. Boleh cuba cari, dapatkan buku-buku pembelajaran tambahan. Supaya anak kita seronok. Tak asyik dengan gadget, tak asyik nak tengok TV, tak asyik nak main je. Main boleh tapi petang-petang lah. Pukul 5, pukul 5.30 baru keluar main. Pagi-pagi nak main.
Orang ada kat dalam rumah lagi. Okay. Tengok yang seterusnya. Dia dah mula dah pengembaraan dia. Dah mula dah pengembaraan dia. Tema dia perjalanan ke sekolah dan di sekolah. Ni maksudnya orang kata dekatlah dengan anak-anak. Imbas balik. Macam mana waktu pergi sekolah dulu kan. Sekarang ni dah kena duduk rumah. Bagi dia lepaskan rindu kat dekat buku ni. Cara pergi sekolah. Okey. Cara pengajaran. Dia dah cakap cara dekat sini. Macam mana mak ayah nak bantu anak-anak cara mengajar. Ibu bapa ataupun guru ceritakan kepada pelajar dengan suara yang kuat. Itu salah satu tips. Tips untuk membaca kena suara kuat. Jelas. Sebutan tu jelas. Jangan ada pelat-pelat. Tak naklah pelat-pelat. Makan tu kita cakap mam. Tak naklah. Kita ajar daripada kecil tu. Jangan ajar pelat-pelat. Jangan ajar bahasa baby. Kena ajar terus bahasa yang betul. Itu salah satu tips daripada terapi pertuturan. Sebab kalau kita ajar makan tu, kita sebut makan, nak mamam, nanti dia sampai besar dia akan ingat mamam. Sebenarnya nak makan, cakap je dengan anak nak makan. Kalau kita ikut sangat bahasa baby kan. Okay. Jelas dan penuh intonasi. Intonasi pun penting. Kalau seronok, kita buat suara seronok. Kalau marah, buat suara marah. Kalau sedih, buat suara sedih. Okay, contoh. Ni kan setiap pagi. Setiap pagi, dari rumah, adik-beradik huruf vokal akan menaiki van ke sekolah. Nak buat gaya pun boleh juga. Macam mana setiap pagi? Okay. Sepanjang jalan ke sekolah, berhentilah kejap. Ini sepanjang jalan ke sekolah, banyak pokok-pokok kelihatan. Hai, lajunya lah baca. Buatlah nada. Sepanjang jalan ke sekolah, berhenti nada. Banyak pokok-pokok kelihatan. Nak buat gaya pun boleh dengan anak-anak kan. Tak ada orang tengok pun. Okey. Setiap pagi dari rumah, ni saya cakap biasalah kan. Dari rumah adik-beradik huruf vokal akan menaiki van ke sekolah. Nampak dia warnakan huruf-huruf besar ni. Dia ada sebab perkataan-perkataan ni. Dia warnakan rumah, dia warnakan van, dia warna sekolah. Diwarnakan jalan, diwarnakan pokok. Okey. Minta pelajar lihat setiap gambar dan buat aktiviti di sebelah. Kita boleh tanya anak. Mana rumah dia? Mana rumah adik-beradik vokal? Ini rumah adik-beradik vokal. Tunjuk kat anak. Serius best buku ni. Senang nak ajar anak dan anak seronok dah faham. Kak Zana cakap. Best sangat buku ni. Sebab dia macam-macam ada. Bercerita, ada aktiviti, ada kita boleh buat soal jawab. Memang ramai dah dapat buku ni. Harga tak mahal pun. Ada kawan ni pun terkejut. Dengan dapatkan buku ni, harga dia RM25, setebal 63 muka surat ni, akan dapat ni. Kawan sekecil ni. Ini free je, tak jual pun. Siri buku kecil ni. Dapat free. Lepas tu dapat yang ni. Pensel warna ni free je nak bagi. Harga RM25 nak beli satu buku. Tapi dapat macam-macam. Lepas tu siapa yang buat pembelian hari ni nak bagi ni sekali kalender ni. Kalender 2021. Okay. Lepas tu dekat yang sebelah ni dia ada aktiviti dia. Berkenalan dengan huruf konsonan. Tadi kita dah belajar tentang huruf vokal. Sekarang ni kita nak berkenalan pula dengan huruf konsonan. Cara dalam buku ni dia tak ajar terus B, C, D, tak. Dia akan ajar dulu huruf P, J, R, S, V. Guru atau ibu bapa ajarkan kepada pelajar dengan suara yang kuat. Lihat setiap gambar dan sebut dengan kuat huruf kecil bagi gambar itu dan buat aktiviti yang dia beri. Ni gambar apa? Gambar apa? Gambar pokok. Ini gambar apa? Gambar rumah. Cari rumah dekat sini. Cuba kira ada berapa bilangan pokok dekat sini. Kan boleh buat aktiviti dah. Kita kira lah. Anak surah nak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 lah mama. Ada 12 lah ayah pokok. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Alif. Kawan sekolah. Menengah dulu. Aini tengah buat sharing dah Alif tentang buku ni. Kau ada anak buah, anak saudara. Boleh dapatkan. Wow, I enjoy membaca. Sangat-sangat enjoy buku ni.
Untuk diri sendiri ke? Untuk diri sendiri. Sebab Aini pun sendiri baca buku ni kan tertarik tau sebenarnya. Baru tahu ada buku sebest macam ni. Buku ni tak dapat dekat mana-mana kedai buku, kat Popular tak ada, dekat MPH tak ada, kat Kinokuniya nama tu. Jarang masuk situ, selalu masuk MPH dengan Popular je. Memang tak ada buku macam ni. Ada jual dekat ejen-ejen saja ataupun dekat dropship sahaja yang dilantik oleh syarikat kami. Gitu. Okey. Ni sambungan tadi lah. Huruf J, huruf S dengan huruf V. Lepas tu dia ada latihan dekat sini. Ada latihan dekat sini. Berapa harga tu cikgu? RM25 je Alif buku ni. Satu buku RM25. Akan dapat yang ni free. Ni free je kawan dia ni. Dapat pensel warna free. Free saja. Ni pun free. Kalender ni. Kalau nak apa orang kata? Kat kedai kan kalau kita nak beli buku, okey, sebuah RM25. Kadang dapat satu buku je. Tapi kalau beli dengan ini, yang ni bagi yang ni free. Pensel warna free. Kalender pun free. 4 barang ni RM25. Postage RM8. Kalau nak beli buku lain pun ada juga. Tapi hari ni tengah sharing, semalam dah sharing tentang buku bahasa Inggeris. Let's read, let's write. Memang ramai lah permintaan. Lepas ni habis sharing tu memang ramai orang cari kan lah. Sekarang kan tengah PDPR kan. Mak ayah tengah cari. Ni ada pakcik-pakcik pun tengah nak hadiahkan untuk anak buah ke sempena hari lahir. Kita hadiahkanlah buku tahun ni. Boleh dalam ni diorang pun boleh masukkan buku-buku macam ni dalam nilam. Sebagai bahan bacaan. Sebab dia ada bercerita kan depan ni. Macam buku cerita. Okay, yang ni pula dia punya perjalanan tadi ke sekolah kan. Ni dah masuk dalam kelas pula. Dalam kelas. Dia ada cerita dalam kelas. Cara nak mengajar untuk dalam kelas ni, guru atau bapa, ibu bapa ceritakan kepada pelajar dengan suara yang kuat, jelas dan penuh intonasi. Sama juga dengan yang lain-lain tadi tu. Lepas tu, cara nak mengajar dia, okey. Sampai di sekolah, kita berhentilah dulu nada kita kan. Sebab dia kata kena ajar secara penuh intonasi. Sampai di sekolah, loceng berbunyi. Kalau kita nak buat bunyi pun boleh juga. Kring. Loceng berbunyi. Okay. Semua pelajar masuk ke dalam kelas. Guru belum tiba lagi. Ali duduk dan buka buku sains sambil lihat gambar. Cari, tanya anak buah kita, tanya anak saudara kita, mana Ali? Ingat lagi tak? Ke dah lupa? Mana Ali tadi? Mana Ali yang tengah baca buku sains? Ni. Ali tengah baca buku sains. Okey. Lepas tu sambil lihat gambar X-ray kan? Okey. Kori sekolah duduk mengaji di bucu kelas. Kori sekolah. Mana Kori sekolah duduk kat bucu kelas? Yang ni. Nanti ready lah nak tanya. Kori tu apa mama? Kori tu apa ayah? Kori tu apa Pak Long? Ready lah untuk jawab soalan-soalan macam tu daripada anak. Okey. Minta pelajar lihat setiap gambar dan buat aktiviti di sebelah. Okey, yang ni semua kita dah baca, dah faham. Boleh buat aktiviti kat sebelah ni. Okey. Ini tadi guru atau berkenalan dengan huruf konsonan L, K, B, X, Q, G. Yang mana yang dia letak huruf-huruf besar macam ni. Ni huruf ni. Kita boleh bulatkan tau. Kita sebut. Okey, kita hari sekarang ni nak berkenalan dengan huruf L. Bulatkan huruf L. Kat sini ambil pensel bulatkan. Conteng je buku-buku ni. Dah beli kan? Dah beli mahal kan? Ada orang kata RM25 tu mahal. Dapat 64 page. Dapat yang pensel warna, dapat kalender, dapat buku wow. Mahal, baik beli KFC dia orang kata. Terpulang lah. Ada mak ayah dia jenis macam tu tau. Dia lagi pentingkan makanan sedap-sedap. Dia lupa kejap anak tu nak perlukan juga bahan-bahan pelajaran. Jadi apa kata kita hadiahkan ke anak-anak kita, hadiahkan dekat anak buah kita, hadiahkan dekat anak saudara kita. Okay.
Macam ni kita akan kenalkan huruf LKBXQG ni kan. Ni X-ray. Mana tadi ni X ni boleh bulatkan, K ni boleh bulatkan, L boleh bulatkan. Dia akan kenal lah huruf-huruf dia. Sambung sampai sini. Lepas tu ada aktiviti dia kat sini. Aktiviti padanan. Cuik-cuik orang membaca. Padankan gambar dengan huruf konsonan yang betul. Boleh tanya anak sebab dia tak bagi tahu kat sini, dia tunjuk gambar je. Okey, mana buku? Tanya anak, mana buku? Ni. Okey, kalau buku depan dia huruf apa? Macam mana nak eja buku? Nanti anak akan carilah dekat sini. Kalau tak ingat, boleh pusing balik ke muka surat yang sebelum tadi tu. Buku B. Cari B. Cari B kat sini, macam mana B? Ni B. Okey, jumpa. Okey, gariskan. Pakai pembaris ya. Saya kalau kat sekolah tu, benda penting yang kena ada dalam kelas, ajar tahap 1. Garang jugalah dengan anak murid. Tahun 1, tahun 2 saya ajar. Pastikan kena ada pensel, pemadam, pembaris, pengurit. 4 barang saya kena ada. Sendirian berhad punya, tak ada kongsi-kongsi dengan kawan. Sebab bila diorang tak ada salah satu ni, diorang akan mengganggu proses PDPC saya. Cikgu tak adalah ni, cikgu tak adalah ni. Persewarna pun kena ada. Okay. Lagi satu pembaris. Ajar anak guna pembaris garis ni. So anak murid saya pun ramai tak ada pembaris, jadi macam payah. Diorang akan main garis je. Lepas tu bila garis tu pun bengkok. Ajar anak garis betul-betul. Ikut pembaris tu, macam mana nak guna pembaris. Bagi kemas. Dari situlah kita didik. Ni kalau garis pun seret macam tu, tak guna pembaris, nanti dah besar pun, waktu kat sekolah pun nanti dia akan terbiasa. Terbiasa tanpa pembaris. Tak kisahlah tak ada pembaris pun, boleh je garis. Konon-konon cantik lah tu. Sap. Padahal bengkok, padahal tak mana-mana pergi. Guna pembaris, cantik. Buat kerja dengan kemas. Okay. Lepas tu dia akan pergi pula. Tadi dah pergi sekolah. Pergi sekolah kat dalam kelas. Dalam kelas takkanlah Aisyah nak belajar je kan. Waktu rehat pula. Ni cerita tentang waktu rehat dia. Ini kalau anak-anak dapatkan buku ni kan, rasa macam rindu lah kat sekolah. Saya pun dah terasa dah. Sebabnya yalah, suasana sekolah kan, dalam kelas, waktu rehat. Nanti kita tengok apa lagi. Dia macam satu perjalanan cerita seharian tau untuk anak-anak. Jadi dia boleh relate dengan kehidupan dia. Okay. Waktu rehat. Macam saya cakap tadi tu, bila nak membaca kena suara kuat dan gunakan jari ni. Kalau tak ada jari nak guna lidi. Kalau tak ada jari pula, takkan tak ada jari kan. Kalau nak guna lidi pun boleh. Nak guna apa lagi, pembaris pun boleh. Tapi sebaik-baiknya jari lah, senang guna. Pada waktu rehat, ada pelajar yang makan mi. Okay, ada pelajar yang makan mi. Mana cari, suruh anak cari. Janganlah habiskan ayat ni tanpa ni. Buat satu-satu dulu. So kalau kita pergi terus semua ni, nanti nak kena patah balik ni, nak kena tengok balik ni. Pada waktu rehat, ada pelajar yang makan mi. Okay, mana yang makan mi? Tanya anak, cari. Suruh anak cari. Ni makan mi, siapa dia ni? Tanyalah. Teknik kebat dah tu. Allah 21 punya cara pembelajaran. Ramai ibu ayah tanya macam mana nak kebat. Boleh guna. Kalau kita buat A-E-I-O-U tadi tu kan, kita boleh buat, orang kata peta bulatan, peta buih. Saya ada kongsikan tau hari tu. Ni contoh peta bulatan, peta buih. Boleh lah kat sini. Huruf vokal, tulis kat sini. Keluarga kal, tulis kat situ vokal. Apa? Boleh lukis kat sini. Ni peta buih, ni peta bulatan. Saya pun kalau mengajar kat dalam kelas memang suka guna peta-peta pemikiran. Ni nama semua sekali ni peta pemikiran. Ada 8. Ni antara 2 lah salah satunya. 2 peta-petanya. Boleh lah cuba dekat anak-anak. Memang cikgu-cikgu pun guna kalau dalam kelas. Okay.
Lepas tu cari pula ada pula pelajar yang duduk dekat bawah pokok ceri. Cari mana duduk bawah pokok ceri. Siapa yang duduk bawah pokok ceri? Apa dia tengah buat? Tanya soalan-soalan macam tu. Sampailah habis. Okay, lepas tu aktiviti seterusnya dia akan berkenalan dengan huruf konsonan N, M, C, Z, H. Macam biasalah. Tadi kan kita dah melalui 2 fasa tadi kan. Fasa-fasa apa orang kata, pergi sekolah, dalam kelas. Macam ni lah, sama juga waktu rehat pun dia akan senaraikan huruf-huruf ni yang kita nak belajar, huruf konsonan ni nak belajar. M, I, M. Boleh bulatkan huruf M ni. Sebab kejap lagi kita nak belajar. Depan dia nasi, N. Sampai tu anak akan kenal tali. Macam mana eja tali? Dadu, macam mana eja dadu? Zoo, macam mana eja zoo? Okay, kat sini pula dia akan kenalkan. Ada gambar-gambar ni. Ada orang kata mahal lah ini, RM25 tu. Kos pos tu boleh COD tak? Kalau dekat boleh lah. Tapi kalau sampai ke Pahang tu nak COD lebih 10 km nak rentas macam mana? Jadi boleh dapatkan kat Shopee hari ni. Ada link Shopee tadi yang dah bagi. Mana tadi kat atas ni, atas sekali. Shopee tu tekan je lah. Kat situ ada, hari ni baru update sebenarnya hari ni. Dah ada dah buku ni tapi baru update. Ada shipping ni murah sikit. Kalau kata mahal lagi tak tahu nak cakap apa lah. Dia selalu orang bagi-bagi alasan ni. Tak tahu nak kata apa dah kalau orang banyak sangat alasan ni. Kat situ boleh jimat shipping. Kalau nak beli kat Shopee hari ni pun boleh. Dengan nak direct hari ni pun boleh. No hal. Okay. Ni huruf-huruf tadi. Tunjuk tau. Pastikan jari ni tunjuk cherry. Ingat balik I ni I apa? I taling ke I pepet? Mak ayah kena ambil tahu lah. Kena ingat. F, N, Y. Ni sama juga. Baca kuat. Lepas tu lihat setiap gambar dia kena sebut dengan jelas. Sebut, kena tunjuk. Okay. Pergi laju lah ya. Okay. Okay, yang ni padankan gambar dengan warnakan huruf konsonan yang betul. Tadi kita dah buat padankan secara garis, kita dah buat warna. Kita sekarang ni buat cara macam ni pula. Aktiviti di buku ni bukannya orang kata mewarna sahaja, bukannya orang kata garis-garis sahaja, dah biasa dah tu. Ni kita pilih huruf konsonan dengan cara warnakan. Pilih salah satu. Mana satu? Ni gambar apa? Ni gambar apa? Ingat lagi tak tanya anak? Apa ni? Yoyo. Yoyo macam ni eja yoyo. Y-O, Y-O. Y tu mana satu? Ni Y ke ni Y? Jumpa ambil warnakan. Bila anak betul, bila anak buah kita buat jawab betul, tepuklah tangan. Kesian kawan tu. Masih nak buat ni tak ada apa-apa orang kata perhargaan. Kita pun suka kan kalau orang tepuk tangan. Ye cikgu, terima kasih cikgu. Bestnya belajar dengan cikgu. Rasa seronok je, rasa nak share je lagi, rasa nak kongsi je lagi. Tapi kalau kita duk cakap, tak ada orang pun nak respon, cakap sorang-sorang, malas dah rasa. Jadi kita tepuk tangan untuk anak. Cakap pandainya. Beli jiwa dia lah, orang kata beli jiwa anak-anak kita. Apa orang kata, nak bagi reward secara apa orang kata, secara kalau nak apa, nak bagi untuk tengok TV kejap ke, nak bagi keluar main awal ke, nak bagi makanan. Kalau dapat habiskan satu muka surat hari ni, mama nak belanja makan aiskrim. Okay, tapi kena belajar dulu. Kita nyatakan dengan jelas apa yang kita nak kat anak. Ini paksa nanti anak pun macam paksa pun dapat apa-apa pun. Budak-budak sekarang ni demand tinggi. Jadi kita cuba beli jiwa anak, nak dia pandai, tapi dalam masa yang sama tak ada seronok waktu belajar. Jadi kita pun kenalah juga melabur kata investment. Sama ada boleh tengok TV kejap, dapat main game kejap, dapat keluar main awal, dapat makan aiskrim. Benda-benda simple macam tu. Tepuk tangan. Bolehlah cuba kan. Okay, lagi tips yang apa orang kata, untuk anak pandai baca ni, kita buatlah aktiviti yang menarik. Tak semestinya kena baca sahaja. Boleh buat soal jawab.
boleh buat aktiviti-aktiviti macam ni. Boleh tadi ada aktiviti padanan, ada aktiviti pun kata mewarna. Lepas ni nanti kita jumpa banyak lagi aktiviti dalam ni. Contoh kan, kat belakang ni ada lagi aktiviti tentang ni. Ni pun salah satu aktiviti yang bagus untuk kita punya fokus untuk tumpuan. Cari jalan keluar ni. Sangat-sangat bagus. Mana yang ada masalah untuk tumpuan tu, bagi anak cuba jawab macam ni. Soalan-soalan macam ni. Dia tingkatkan cara kita berfikir, cara kita fokus. Sangat seronok. Dia kalau tips daripada Aini, mula daripada bawah. Selalu dengan anak murid kan, diorang tak faham kan, cari daripada jawapan bawah ni. Nanti akan jumpa. Kadang kalau jalan sini, dia macam tersekat. Macam mana jalan ni tersekat, nak pergi mana? Salah, padam semula. Ini mula daripada bawah, senang. Mula daripada jawapan dia. Okay. Ni pun sama, ada juga aktiviti macam ni. Okay. Tadi tu dia ada tentang ni tertinggal. Kita skip lah. Bagi orang kata surprise sikit dekat orang-orang yang nak beli tu. Boleh lah tengok-tengok. Macam mana kan kalau Aini cerita daripada A sampai Z buku ni, tak surprise pula. Kita share sikit-sikit orang kata. Nak tahu boleh dapatkan. Okay, yang ni cerita tentang adik suku kata terbuka. Adik-beradik vokal di pantai. Boleh kaitkan dengan anak-anak kita mesti pernah pergi pantai kan. Sebelum MCO hari tu pernah pergi pantai. Boleh bercerita. Pada hari kedua, semasa cuti sekolah, adik-beradik huruf vokal dibawa ke pantai. Cuaca sangat indah. Buatlah, sangat indah kan. Apa orang kata, cuaca bagus kan. Takkanlah cuaca sangat indah. Kita pun baca lah, macam baca belirik, baca tengah sedih. Cuaca sangat indah macam seronok kan, nak pergi bercuti, nak pergi main kat pantai. Mereka juga gembira. Buatlah gaya-gaya. Okay. Lepas tu kat sini dia ada arahan dia. Adik-beradik huruf vokal bermain di tepi pantai. Mereka bermain sambil belajar suku kata terbuka. Bermain sambil belajar huruf suku kata terbuka. Macam mana nak sebut? I, B, C, D, V. Ni kena tunjuk pakai jari. Tunjuk mana sampai, nampak? Pergerakan ni sampai habis. Tunjuk pakai jari. Bila kita tunjuk, waktu kita membaca tu, dia akan tingkatkan lagi kita punya daya ingatan. Okay, yang ni pula aktiviti seterusnya. Jom warnakan Ira di tepi pantai sambil sebutkan perkataan di sekeliling dengan kuat. Ni dah boleh jadi peta, apa saya share tadi, peta bulatan kan, peta buih. Peta bulatan pun boleh juga. Peta bulatan dia kat sini tengah. Ni sekeliling dia. Peta bulatan. Tengah ni ada bendanya, ada orangnya. Yang kat sini, kat luar dia. Nyatakan apa benda. Nasi, gari, dahi, jari, lari. Jom warnakan Ira di tepi pantai sambil sebutkan perkataan di sekeliling dengan kuat. Apa sekeliling Ira ni? Ingat balik tak macam mana nak ingat Ira ni? Ada huruf I, dia pakai pin warna. Dia pakai pin huruf I kat sini. Ni ada barang benda-benda di sekeliling Ira. Hai, dah nampak tu yang tengah tengok. Bolehlah share live Aini ni, sharing Aini tentang seronoknya membaca, teknik seronoknya membaca, tips seronoknya membaca dengan apa orang kata? Dengan dekat 10 grup yang terdekat, ataupun boleh share dekat Facebook masing-masing. Mana tahu kan, kalau bukan buku ni untuk anda, boleh buku ni untuk apa orang kata, anak murid ke, buku ni untuk anak buah, anak sendiri, untuk anak jiran ke.
Kalau ada yang birthday yang terdekat bulan 1, bulan 2 ni, bolehlah hadiahkan buku-buku ni. Waktu kecil kan seronok sangat. Saya kalau hadiah memang sangat seronok kalau dapat hadiah buku. Rasa macam bestnya dapat hadiah. Dah tak payah, sebab saya jenis orang yang setiap bulan akan spend dekat buku. Macam bulan ni bulan lepas saya spend RM100 beli bahan bacaan untuk diri sendiri. Tapi dah masuk sekolah, must spend duit untuk bahan rujukan. Saya beli buku Puan Mahfuzah, buku pengurusan diri. Sebab memang ajar buku pengurusan diri kan. Saya beli buku pengurusan diri. Nak mantapkan lagi. Cikgu-cikgu ni, walaupun orang kata dah ada dah lama mengajar pun kan, tapi kita kena cari juga ilmu-ilmu baru. Lagi-lagi daripada Puan Mahfuzah tu, buku dia sangat bagus. Ada tentang kemahiran menggunting, ada tentang visual, kognitif. Jadi bolehlah juga dapatkan. Type je Mahfuzah Zainul, nanti ada keluar Facebook dia. Dia seorang terapi. Sangat bagus. Saya waktu buat master pun memang ambil buku dia sebagai bahan rujukan. Dia banyak hasilkan buku. Okay. Lepas tu, yang ni ada cerita. Dan boleh warna. Lepas tu kat sini yang best ni dia boleh ada tu kan, saya tengok kan. Dia boleh ikut ni tau. Contoh je ya, saya cek contoh. Okay, macam ni. Gambar ni, gambar kat belakang ni, dia boleh ikut titik-titik ni. Ini bagus untuk motor halus. Untuk motor halus, bagus sangat ikut titik-titik ni. Ambil pensel. Kalau dapat yang jenis pensel ada yang ni pun bagus ni, pensel holder. Kalau tak ada pensel holder, boleh guna pengepit. Tak ada pula kat saya. Boleh guna pengepit, kepit kertas tu. Dia akan bantu kita punya anak kita untuk menulis dengan baik, dengan bagus, dengan tulisan cantik. Naklah ni, cubalah dapatkan. Saya pun ada jual. Kalau nak dapatkan, boleh dapatkan kat saya. Dia cikgu tanya, ini ada jual ya pensel holder? Ada. Kalau nak beli, boleh je, PM je. Okay. Sangat-sangat bagus. Lagi-lagi ke cikgu yang ajar pra, cikgu yang ajar tahun 1, tahun 2. Okay. Ni dah cerita tentang pergi pasar raya dengan mak ayah. Bawa dah mak tu, bawa dah semua. Ada 5 anak, 5 kena bawa. Nampak? Seronok kan? Ni boleh cerita sambil relate kan dengan anak kita. Okay. Yang ni sama lah macam tadi. Kena ikut laluan ni, sebut dengan jelas, ada intonasi dan guna jari. Ikut sampai habis. Bu, cu, du. Ni kalau dia lagi laju, maksudnya dah faham lah tu. Orang kata macam main tenteng kan. Lompat ni seronok. Buat pergerakan sambil bercakap, lagi cepat ingat daripada kita baca dalam hati, diam baca dalam hati. Bukan ingat pun, nak tak tunjuk. Susah lagi nak ingat. Jadi guna jari, cakap dengan kuat, lagi kuatkan daya ingatan kita. Okay, kat sini pun ada juga tentang macam tadi juga, sama tadi, warnakan gambar. Ni sekeliling dia. Ni dah makin lama makin susah tau. Dia daripada senang kepada susah. Cari jalan keluar ni, orang kata apa, amazing je. Daripada senang, tadi kan senang je kan, direct macam tu je. Ni dah susah dah, boleh kelingkar dah dia mencari ni. Kalau saya, tips saya ni lah daripada hujung ni. So anak murid saya itulah saya cakap, kaedah kita mengajar anak ni kena ikut dia punya tahap. Bukannya orang kata nak ikut, contoh anak murid kita A laju, B pun kita kena laju. Tak, kita kena ikut A laju, B perlahan. So kena ikutlah B perlahan. Jadi kita kena slow kan. Dalam kelas tu, macam mak ayah kan, mak ayah cakap ada semalam yang sharing, susahlah cikgu nak mengajar anak saya 5 orang.
Yelah kita faham 5 orang nak guna sekarang ni pula guna peranti alat elektronik, handphone nak kongsi. Memang susah, tapi apa lagi cara yang kita ada? Selain takkan kita nak buka sekolah dengan kes yang tengah meningkat ni kan, dah ada kes dah pun. Cikgu-cikgu okey je, cikgu-cikgu memang ikut arahan KPM. KPM kata buka sekolah, buka lah nanti. KPM kata buat PDPR kat rumah, buatlah. Buat video, ya kami buat. Jadi sama-samalah kita. Memang susah mulanya kita nak terima, tapi kita sama-sama cuba. Kita kena adapt lah dengan situasi sekarang ni. Okay, bantu anak-anak boleh dapatkan buku-buku bahan pembelajaran tambahan. Macam ni buku Angel Membaca kalau anak-anak tak suka sangat baca. Mungkin sebab kita kena, apa orang kata, cari sebab lah kenapa anak kita tak suka membaca. Mungkin bahan pembelajaran yang kita bagi tu tak kena dengan minat dia. Macam saya kan dulu, saya suka baca tau. Saya suka baca buku Harry Potter. Saya cuba baca buku Harry Potter yang bahasa Inggeris. Tapi sebab saya tak minat, dia punya bahasa dia terlampau tinggi, yang bahasa Inggeris tu, dan tebal, tak boleh. Jadi saya tukar beli buku Harry Potter bahasa Melayu. Itu pun sebab mahal kan. Tukar-tukar dengan kawan lah. Kita beli yang jilid yang pertama, kawan beli yang kedua. Lepas tu kita tukar-tukar. Siapa ada tukar-tukar. Tebal buku tu. Darjah 6. Waktu tu nak UPSR tak baca buku macam tu. Untuk release tension lah orang kata. Alhamdulillah lah UPSR 5A. Kalau tak kena hempuk rasanya dengan mak saya baca buku macam tu. Baca buku macam tu boleh, tapi time-time senggang lah. Time Sabtu Ahad. Hari lain kita siapkan dulu kerja-kerja kita. Kena pandai lah manage masa tu. Anak-anak kan, kalau dia suka komik, layan kan. Sebenarnya macam suami saya kan, dia sendiri cerita, dia pandai, dia saya jadikan boleh kata idola lah, bahasa Inggeris kan. Dia pandai bahasa Inggeris sebab dia suka baca komik bahasa Inggeris. Dia kata komik tu walaupun ayat dia pun tak berapa ni, tapi dapat membantu tau. Walaupun orang kata komik ni macam kurang bagus lah kan, tapi sebenarnya dia kata baca je. Daripada situ dia akan, bila tak faham dia akan cari, dia nak tahu. Dapatlah vocab baru kat situ, perkataan baru kat situ. Sama juga dengan kita baca bahasa Melayu kan, baca Harry Potter. Ada juga bahasa-bahasa yang tak faham, jadi boleh cari dekat kamus dewan. Masuk-masuk tu. Nampak je kita baca-baca buku, orang kata, ada orang akan kata tau, tu buku merepek lah, baca buku Harry Potter, magic-magic macam tu. Tapi sebenarnya kita boleh visual kan dalam kepala kita. Dia tengah buat apa, Harry Potter tengah buat apa dengan magic dia, bla 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 macam tu. Dah rindu dah nak baca. Sekarang dah tak ada masa dah nak baca. Memang baca pun satu selai dua. Ada buku tu, buku Cikgu Fadli tu. Baca buku macam tu lah sekarang ni. Novel pun memang dah lama tinggal. Dulu zaman-zaman remaja, zaman-zaman tak kahwin lagi, boleh lah novel satu hari tu habis cepat. Ini tak ada dah. Kena baca-baca buku akademik sikit. Okay. Ini sambungan tadi. Tentang amazing-amazing macam ni. Cari jalan keluar. Yang ni cerita dia dengan ayah dia pula. Selalunya cerita dengan mak kan, pergi pasar raya dengan mak. Ni dia cerita dengan ayah pula, dengan Encik Vo. Ingat lagi tak Encik Vo? Tak ingat patah balik ke depan. Pada petang hari, Encik Vo dan Puan Kal meluangkan masa dengan adik-beradik huruf vokal di taman dekat dengan rumah mereka. Bolehlah buat intonasi yang sesuai dengan anak. Okay. Ni dekat ni dia tanyalah dia buat apa, tanya dekat anak. Dia luangkan masa tu dia buat apa ni? Tengah berkelah ke? Tengah main apa ni? Tengah memancing. Anak-anak yang tak tahu mancing tu apa? Oh, memancing. Memancing macam mana? Mancing tu nak tangkap ikan guna joran, guna batang pancing. Siapa yang naik bot ni? Kita boleh tanya macam tu. Siapa yang naik dengan ayah Vo ni? Siapa nak ada beradik dua orang ni? Macam tu lah. Okay. Siapa yang tengah tengok lagi, bolehlah sharing-sharing dekat grup masing-masing. Grup masing-masing, Facebook masing-masing, ataupun dekat grup terdekat. Ni contoh aktiviti yang dah share tadi kan. Sebut dengan kuat. Belajar pun daripada mudah kepada susah.
Macam tadi kita belajar huruf vokal, baru naik huruf konsonan, lepas tu baru suku kata terbuka. Lepas tu pastikan tunjuk apa yang kita baca tu dengan jari. Selang-selikan aktiviti dengan pelbagai aktiviti. Bukan membaca sahaja, tapi teknik penyoalan dengan nyanyian ke, ataupun buat aktiviti macam ni, mewarna, cari jalan keluar. Lepas tu kita kena faham lah konsep. Kita nak ajar anak, tapi kita kena faham konsep huruf E tu ada dua, E taling, E pepet. E taling tu apa, E pepet tu apa. Ingat balik, kita dah belajar dah dulu waktu kita zaman muda dulu. Kena ingat balik. Okay. Okay, contoh lagi. Ni saya dah share dah tadi. Ni padankan. Nampak dia dah makin lama makin susah tau cari jalan keluar ni. Ini pun dah pening dah. Kalau nak suruh cari yang last sekali pun dah pening dah ni. Boleh tersilap. Nak pergi sini tersilap. Kena keluar. Kena padam. Sebab tadi dia dah belajar yang senang. Jadi aras tu akan menaik lah. Daripada senang-senang ke susah. Yang ni padankan. Cakap nak sejam dah saya cakap. Yang ni ada senarai semak huruf vokal. Yang dia belajar. Dapat ke tidak? Kalau dapat, tanda right. Kalau tak dapat, tanda pangkah. Boleh tulis tarikh sekali kat sini. Sebab kat belakang pun ada juga kan nak tulis tarikh. Ni huruf konsonan yang dia belajar. Ini senarai semak. Yang biasanya ada senarai semak lah. Apa-apa kita buat memang kena ada checklist ni. Supaya kita tahu anak kita. Sebab tadi kan dah nyatakan buku ni milik siapa. Mula belajar contohnya esok kan. Mula belajar beli buku hari ni, esok dapat 30 hari bulan. Sampai bila tengok proses anak kita tu, cepat ke lambat, dapat ke tidak ni. Tandakan. Lepas tulis tarikh berapa hari bulan dapat. Berapa hari bulan. Senang dah ada checklist macam ni. Okay. Dari tinta penulis. Wow I Angel Membaca merupakan salah satu usaha penulis untuk mendorong anak-anak di Malaysia supaya suka belajar membaca dengan gembira. Ni matlamat buku ni ditulis oleh penulis dia Nur Amirah Hafizah. Sangat bagus saya rasa buku ni. Kaedah yang digunakan dalam buku ini adalah kaedah suku kata yang menggabungkan teknik keluarga imajinasi dan storytelling, teknik penceritaan yang mudah dan seronok. Bukan seronok, dia tulis kat sini super seronok. Memang kalau saya pun jadi anak-anak, memang saya suka buku macam ni. Sebab grafik dia lawa, tengok. Gambar-gambar semua lawa, gambar-gambar semua besar. Gambar-gambar dia berwarna. Tak hitam putih sahaja. Huruf-huruf pun ditulis dengan besar. Okey. Kaedah ini merangsang minda pelajar melalui kisah imajinasi yang berwarna dan mesra pelajar dilengkapi dengan pelbagai aktiviti sambil membaca. Sambil kita membaca tu ada macam-macam aktiviti kan dia selitkan kan. Jadi seronok lah anak-anak. Okey, dengan beli buku ni free je nak bagi. Buku ni satu RM25. Yang ni memang free. Buku kecil ni dia lebih kurang macam buku besar, tapi dia kecil dan senang bawa ke mana-mana. Buku kecil ni cerita yang sama juga, tapi dia ada ajar sikit kat sini. Tadi kan huruf besar, huruf vokal. Kat sini anak-anak kena tulis huruf kecil, huruf vokal. Kat sini dah ada kan tadi kan. Kat sini tadi huruf besar, huruf kecil kita boleh jumpa dekat dalam muka surat 6 ni. Kat sini boleh buat dekat, latihan dekat sebelah sini. Huruf kecil ni. Okay. Lepas tu ada lagi dia aktiviti huruf kecil. Dia banyak aktiviti huruf kecil untuk buku ni. Lepas tu ni dia dah nyatakan dah sebenarnya sebelah ni. H besar, H kecil, D besar, D kecil, W besar, W kecil. Okay. Yang ni latihan menulis suku kata terbuka. Dia bagi gambar, kita kena tulis. Yang ni pun sama, latihan suku kata terbuka. Sampailah yang ni ada 30
3 muka surat. Siap ada untuk tulis petikan lagi. Dan ada markah dekat sini. Guru atau ibu bapa sebutkan 10 perkataan dengan suku kata terbuka dan minta pelajar tulis semula dengan ejaan yang betul. Tulis balik ejaan yang betul. Sama ada kita nak buat test anak kita untuk perkataan yang baru ataupun perkataan-perkataan yang dia dah belajar dah tadi kat sini. Boleh masukkan kat sini. Mana ibu ayah yang belum beli buku tambahan untuk anak-anak, sekarang ni ada yang dah dapat buku teks, ada yang belum. Jadi bolehlah cuba dapatkan buku tambahan macam ni. Sangat-sangat seronok. Buku ni RM25. Ini free. Pensel warna ni pun free. 12 pensel warna. Bukan calang-calang, bukan orang kata dia punya hadiah tu bukannya yang sikit-sikit. Pasal nak bagi ni free, nak bagi free ni. Kau tak jual ni. Kalender 2021 dengan harga semua ini RM25. Tapi kebanyakan yang ibu bapa yang dah beli semua cakap, wah ini banyaknya free gift, bestnya dengan harga RM25. Dah dapat semua 4 macam ni. Jadi siapa yang nak dapatkan, boleh dapatkan dengan ini. Ada nombor dekat situ, 019392179. Kalau rasa shipping mahal, boleh dapatkan dekat Shopee ini. Ataupun siapa-siapa yang nak dapatkan video bahan pembelajaran, terutama dalam kemahiran manipulatif yang melibatkan motor kasar, motor halus, boleh tengok dekat ini punya link YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sambil-sambil buat bahan pembelajaran untuk anak-anak. Memang ini pun buat video tu walaupun menghadap, sebenarnya tak, ini seorang yang bukan bukan pakar IT tau. Kami ni cikgu-cikgu, kalau yalah tuan-puan nampak terkial-kial, kami tak diajar secara orang kata pembelajaran secara menggunakan bahan pembelajaran yang terkini macam tu lah, yang guna orang kata buat video, tak ada. Kami dilatih untuk pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Jadi bila kena COVID macam ni, kena buat PDPR, kami usaha belajar sendiri, cari kat YouTube, ada perkongsian daripada cikgu-cikgu lain yang pakar-pakar IT. Dari situlah kami belajar macam mana nak buat ini. Kau tak kan? Ini pun tak tahu benda-benda yang melibatkan IT ni. Contoh, yang tahu macam ring light tu tahulah, tapi ada pula kalau pergi kedai komputer tahulah pula ada orang kata ni webcam yang sekali dengan ring light. Lagi cerah rupanya. Tapi harga pun boleh tahan lah juga. Tapi tak apalah, demi anak murid kan kita keluarkan duit gaji kita. Moga berkat untuk anak-anak murid pandai, untuk anak-anak orang lain pandai. Jadi saham lah dekat situ. Orang tanya duit gaji cikgu patut dipotong, potonglah. Tu orang merajuk tu, potonglah. Padahal tak tahu pun kami ni guna duit-duit tu untuk ni lah, untuk beli-beli bahan pembelajaran. Sama lah kalau mak ayah kena beli laptop untuk anak-anak murid, kami juga kena beli-beli laptop untuk anak-anak sendiri. Kena beli laptop untuk diri sendiri. Kena beli juga ada mikrofon. Kena beli juga ring light, webcam. Ada yang beli PC untuk anak murid. Ada yang beli font cantik-cantik, beli clip art cantik-cantik untuk tarik perhatian murid. Jadi sama-sama kita usaha, antara ibu bapa, antara cikgu, antara murid. Cikgu dah bagi faham pembelajaran, ibu bapa bantu murid-murid, bantu anak-anak dekat rumah. Kalau tak faham, terus PM tepi cikgu. Tak perlu pun upload dekat Facebook kata cikgu ni mengajar lah, ajar kacangnya, aku pun gerti buat macam tu. Kalau gerti silalah jadi cikgu. Ya orang merajuk lagi. Tak apalah, kita sebarkan benda-benda positif lah dekat Facebook tu. Sama-sama kita, mak ayah. Tapi alhamdulillah lah, makin lama ni tengok mak ayah pun dah makin ramai bekerjasama dengan cikgu-cikgu, tolong anak, sama-sama PDPR dengan anak. Mana yang dapat tu, keluarkan duit, banyak sangat jasa mak ayah. Cakap kat anak, belajar rajin, dah besar belajar jasa mak ayah. Kita buat pelaburan sekarang ni untuk masa depan anak-anak kita juga kan. Okay,
Saya rasa itu sahaja perkongsian tadi tentang teknik seronok membaca. Yang pertama, ibu bapa ni bolehlah berlakon jadi cikgu ke, jadi seorang pencerita yang hebat ke, untuk anak-anak kita juga. Lepas tu kalau nak baca tu kena tunjuk jari, kena suara kuat, jelas dan berintonasi. Yang ketiga, kena, kalau kita bercerita tu bolehlah selang-selikan dengan pelbagai aktiviti. Macam tadi dalam buku tadi tu, buku Wow Enjoy Membaca ni, ada aktiviti mewarna, ada aktiviti amazing kan. Ada, lepas tu kita kena faham konsep lah. Kita kena ingat balik dulu huruf E taling macam mana, E pepet macam mana. Supaya senang kita nak ajar anak. Nanti kan anak tanya, ni huruf E kenapa? Ni sebut emak. Kenapa ni sebut ekor? Kenapa lain E dia? Tu kita dah, anak tu dia dah berfikir luar kotak dah tu. Dia dah berfikir secara kebat dah tu. Jadi kita kena bersedia soalan-soalan macam tu. Dan akhir sekali, tips yang kelima, membaca ni adalah satu proses. Dia bukannya hari ni kita ajar anak huruf vokal, huruf konsonan dia akan terus dapat. Kalau dapat tu alhamdulillah lah. Kalau tak dapat, kita sambung esok. Esok masih ada. Kena dia berterusan. Setiap hari baca satu perkataan. Kalau keluar kan, contoh pergi keluar mana-mana dalam taman kan, nampak signboard, surah nak baca jalan nombor berapa tu, dah libatkan matematik. Jadi macam tu lah cara-caranya kan, untuk pupuk minat membaca anak-anak. Okey, itu sahaja perkongsian hari ni. Boleh share-share dekat 10 grup yang terdekat. Boleh share-share dekat grup Facebook masing-masing. Kat belakang tu ada kotak. Kotak baby tu, dalam tu bukan pampers tu. Kotak apa kata? Kotak mainan, Lego. Penuh dalam tu. Tu dan dekat rak buku yang hijau tu ada buku-buku. Dah tinggal susut dah sangat stok. Kalau ada yang nak dapatkan, boleh dapatkan kat ini. Kalau tak ada kat ini, boleh kita up dekat HQ. InsyaAllah HQ ada. Okay, itu sahaja perkongsian hari ni. Terima kasih sebab sudi tengok, sudi dengar tips yang tak seberapa ni. Boleh cuba aplikasikan dekat anak sendiri, dekat anak murid. Okay, ada rezeki, kita jumpa lagi dekat live yang lain. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Jangan lupa share tau. Okay, bye. Assalamualaikum.